Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari dengan tafsir Nurul Ihsan Jilid 4 Suratul Hujurat. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz kerana dapat meluangkan masa untuk kuliah Isyak pada malam ini. Dan yang seterusnya dihormati dan disegani Puan Rosniati binti Mansur selaku pengerusi JNI yang berusaha tim pengurusan Gema Nur Iman, serta terima kasih juga dan dialalukan kehadiran muslimat yang sentiasa mencari ilmu dan mencari keridhaan Allah dengan di Google Meet Gema Nur Iman ini, insya-Allah. Dan untuk memohon keberkatan halaqah pada malam ini, kita jemput Al-Fadhil Ustaz untuk memimpin bacaan Quran bisi Al-Fatihah. Seterusnya dijemput untuk meneruskan kuliah Isyak pada malam ini. Tafadhal mashkura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. Yang saya kasihi Puan pengacara pada malam ini, Puan Rosniati binti Mansur, seluruh staf pengurusan Gema Nur Iman dan seluruh penonton pada malam ini yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita nak sambung lagi tentang berkenaan dengan suratul Hujurat, dan mungkin insya-Allah malam ni kita tamatkan suratul Hujurat setelah 2 kali kita bertemu. Saya ingat 18 muka surat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. Masya Allah, ini teguran yang sangat dekat dengan suasana yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Kita kadang-kadang memilih untuk mengaibkan di dalam menegur. Kita memilih untuk melaqabkan seseorang. Melaqab ni maknanya kita letak gelaran. Ya, gelaran ni ada yang baik, ada yang buruk sebenarnya. Yang baik ini Nabi pernah meletakkan gelaran-gelaran tertentu pada Abu Hurairah misalnya, kemudian Saifullah Al-Maslul misalnya, dan pernah juga, ya kalau tengok orang Arab sendiri, adat mereka yang mereka suka meletakkan laqab-laqab tertentu yang melambangkan keberanian dan sebagainya. Kita pernah dengar seorang syekh nama Mustafa Sibai, maknanya buas, tapi buas itu kalau orang Melayu kita, buas ini pelik. Tapi bagi orang Arab ini bagus. Ada yang meletakkan Abu Turab, bapak kepada tanah dan sebagainya. Tak apa, yang itu yang baik. Tapi kalau kita letak gelaran yang tak baik, di sini ada 2 arahan. Yang pertama, jangan mengaibkan. Kalau kita nak tegur, tegur yang kalau boleh dengan suasana melindungi privasi dia itu, dan dalam masa yang sama perjalanan teguran kita berjalan. Itulah yang paling terbaik sebenarnya. Tak ada pun satu langkah yang kita perlu buka aib dia untuk kita hentikan kejahatan dia, melainkan yang melibatkan masalah umum. Misalnya dia masuk pecah rumah sebelah jiran kita, so kita terpaksa buat laporan polis kerana kita tak boleh bertindak sendirian. Itu maknanya kita terpaksa mengaibkan. Ya, aib lah tu. Saya nampak dia masuk pecah rumah sebelah jiran saya, ataupun kerana dia bercakap dalam keadaan terlalu vokal, maksudnya cakap menghina Islam ke misalnya, kita nak kena tegur juga di khalayak ramai kerana dia mengeluarkan kenyataan dalam suasana yang umum, maka kita nak memperbaiki pun dalam keadaan yang umum. Itu tidak mengapa. Tapi kesalahan kadang-kadang ada yang berbentuk peribadi, kita kena tegur secara berdepan.
tak perlu mengaibkan, jangan troll, jangan apa lagi hari ini macam-macam sangat. Kita di media sosial hari ini senang nak mengaibkan. Maka Tuhan larang kita wala talmizu anfusakum, dan jangan mengaib kamu akan diri kamu dengan mengaib setengah akan setengah. Arahan di sini ada dua. Yang pertama, jangan mengaibkan diri sendiri. Jangan dedahkan kita punya keaiban. Sebab itu kita baca dalam peristiwa Sayyidina Ma'iz. Mungkin saya pernah baca dah kisah ini, pernah sebut. Tapi dalam keadaan ini ada perkara penting yang perlu dipetik dalam kisah Sayyidina Ma'iz, iaitu apabila tuannya, sayyidnya itu menggesa dia supaya membuka aib sendiri di hadapan Nabi, iaitu mengaku supaya berzina. Nabi menegur sayyidnya. Nabi kata, kalaulah kamu boleh tutup dia punya aib sebagaimana kamu menutup keaiban kamu dengan rupa buruk kamu ataupun kecacatan kamu dengan kain ini, maka itu lebih baik, Nabi kata. Sebab itu dalam fiqh pun kita belajar, seorang yang berzina dengan dia mengaku di hadapan pihak berautoriti, kata dia buat kesalahan itu, ataupun dia memilih untuk bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sunat melakukan taubat daripada mengaku. Jadi di sini tak perlu buka keaiban. Maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata Tuhan akan ampunkan dosa seseorang, melainkan orang yang menghebah-hebahkan dia punya keaiban. Jadi kalau aib kita kena jaga, aib orang pun kita kena jaga. Dua. Hari ini ramai sangat, dia tak tahu kata benda tu bodoh dan akhirnya dibuat benda tu, maka mengaibkan diri dia sendiri. Hari ini susah dah nak cakap, kerana benda aib itu dah jadi kebanggaan, dah terbalik dah. Kita ada TikTok, kita ada media sosial yang lain, jadi buat satu konten yang ialah kita nampak benda tu buruk dalam bi'ah kita, suasana ahli ilmu ataupun orang yang belajar, orang yang mengaji, tapi dia orang rasa dah benda tu dah biasa. Inilah yang kita maksudkan dengan normalisasi. Tak, wallahu a'lam, kadang tak larat nak tengok dah dalam TikTok tu kadang-kadang konten yang sangat buruk dan merapu, tapi sekarang ini dah sudah ada kumpulan yang mengangkat itu adalah idea, itu adalah seni, itu adalah kreativiti. Kita sekarang berada di zaman yang sekian-sekian, dia kata kita tak boleh kolot dan sebagainya. Jadi saya pesan, kan Nabi juga dipesan sedemikian oleh Allah Ta'ala, fasbir li hukmi rabbika. Waktu sekarang ni kita kena sabar dengan hukum yang Tuhan dah letakkan. Suasana urus sekeliling tidak menghalalkan semua perkara itu. Kena jaga maruah diri, wala talmizu anfusakum. Kemudian Tuhan sebut lagi, wala tanabazu bil alqab. Jangan seru panggil seseorang dengan nama huduh, umpama Sa'ad buta atau Senah turut mau dipanggil, dipanggil dengan nama yang baik. Sa'ad buta ni, nama Sa'ad, kemudian kita letak buta dekat dia, dia tak suka. Mentang-mentang dia berlembu, kita panggil leh lembu. Saya ingat lagi dulu, seorang sahabat saya ni, tapi dia tak dengar kot dalam ni, saya lagi pun nama dia bukan leh lah. Sebab apa tak tahulah. Kadang-kadang letak, mungkin kerana dia bela beruk, kita letak beruk dekat dia. Macam-macam sekarang ini. Dia tak suka, tapi nak buat macam mana, dah jadi panggilan yang popular dan akhirnya dia terpaksa redha. Jadi jangan panggil nama yang tak elok. Mak dia fikir nama yang panjang dulu juga. Ambil tempoh masa yang baik, yang lama untuk nak letakkan makna yang baik pada anak dan nama tertentu. Tiba-tiba kita merosakkan panggilan nama. Melainkan kita letak maknanya yang baik, laqab yang baik, yang dia suka, maka yang tu tidak mengapa. Tanabazu ni maknanya jangan letak laqab dekat orang. Jangan kita bermain-main dengan benda sedemikian. Kerana apa? Kerana kita akan jadi muflis di akhirat. Okey. Kemudian Tuhan sebut lagi, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sejahat nama itu fasik. Sejahat nama itu fasik kemudian daripada iman, iaitu mengolok-olok. Nampak tak? Mengolok-olok pada seorang dan mengaib orang dan panggil dengan nama yang huduh, jadi fasik sebab berulang-ulangnya. Kita akan jadi fasik kerana menggelarkan orang.
Fusuq dengan makna buat dosa. Fasik ni kesalahan yang ada dosa sebenarnya. Maka dengan sebab itu sejahat-jahat diletakkan bi'salismul fusuq ba'dal iman. Sejahat-jahat nama itu fasik. Dalam banyak-banyak perbuatan perkara yang kita buat ialah fasik. Kemudian daripada iman. Selepas kita beriman kita jadi fasik. Dia perbuatan tu. Perbuatan yang mana yang jadi fasik selepas iman itu ialah mengolok-olok. Mengolok-olok. Olok ni macam-macam. Ini sebahagian dari arahan yang ada dalam Al-Quran. Saya ingat perkara ini orang Islam pun perlu, orang non-Muslim pun nak. Semua berada pada keadaan yang sama. Sebab itu mesej dalam suratul Hujurat ini mesej yang universal. Perlu kepada semua. Siapa suka diolok-olok? Siapa suka diletakkan lakab yang huduh-huduh? Siapa suka diaibkan kesalahannya? Dilelong-lelong, diwar-warkan kejahatan yang dia buat? Semua tak suka. Mintalah kalau boleh tolong jangan dedahkan. Sehingga kan ada dalam sebahagian kitab menyebut bahawa boleh kita memberikan, bukan rasuah sebenarnya, tapi konsepnya macam rasuah. Dia nak dedahkan keaiban kita. Kita buat kesalahan itu secara bersendiri. Kesalahan peribadi. Tapi bila dia tahu dia nak menghebahkan, orang pula suka dengan kisah sensasi dia. Kita bayar duit dekat dia supaya dia tutup mulut, boleh. Kerana kita berhak untuk tidak diaibkan. Kita berhak untuk tidak diperolokkan. Kita berhak untuk tidak dilelong kita punya kesalahan, diwar-warkan kita punya kesalahan. Maka boleh bagi duit dekat dia supaya dia tutup mulut. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Orang yang suka mengolok-ngolokkan, orang yang suka menggelar-gelarkan ini, kalaulah mereka وَمَنْ لَمْ يَتُبْ, tidak bertaubat, maka mereka termasuk dalam orang-orang yang menzalimi. Orang yang zalim. Jadi kesalahan zalim ini banyak. Antaranya Nabi SAW kata, da'watul mazlum mustajabah. Doa orang yang kena zalim ini sangat mustajab. Dia tak suka kita gelar dia begitu. Dia tak suka kita mengaibkan. Maka dia pun angkat tangan pada Allah. Ya Allah, timpakan musibah untuk sekian-sekian. Maka doanya itu mustajab di sisi Allah. Maka dengan itulah, orang yang buat perangai ini, Tuhan sebut, ulaika humuz zalimun. Maka kita ambillah hadis-hadis tentang kezaliman. Kita bacalah ayat Quran tentang kezaliman. Apa yang Tuhan janji untuk orang yang buat zalim? Jadi tak boleh timbul budaya hari ini, perbezaan mazhab kita, perbezaan ideologi, perbezaan kepartian. Jangan sampai mengolok-ngolok. Jangan sampai mengaib-aibkan. Macam-macam hari ini. Puak sini dia ada gelaran sekian. Puak balik sini, puak ini akan gelar puak ini, puak ini akan gelar puak ini. Yang ini yang berlaku hari ini. Yang kita herannya, ustaz-ustaz kita pun terlibat. Dia pun dah tak kisah dah. Kalau dia ajar, dia bercakap bahasa akademik, dia bercakap tentang bahasa ilmu, dia berani untuk cakap haram. Tapi bila dia duduk dalam satu kumpulan yang mana menggelarkan puak sebelah sana dan puak sini menggelarkan sebelah sana, dia dah tak ada dah sifir halal haram tersebut. Halal haram boleh hilang. Ini dia panggil apa? Sebab itu Tuhan pesan, i'dilu, kena adil. Jangan kerana dia musuh kamu, kamu sudah hilang taqwa. Kamu sudah hilang keadilan. Ini pesanan Tuhan. Dalam Al-Quranul Karim sendiri sebut, i'dilu, kerana apa? Kerana adil itu lebih dekat dengan taqwa. Orang yang zalim, sebagaimana yang disebut ini, banyak Nabi sebut tentang orang zalim ini, Allah Ta'ala nak janjikan sekian-sekian. Semuanya berbentuk azab. Seterusnya lagi Allah Ta'ala minta kita supaya jangan berburuk sangka, zon. Cuba tengok ayat yang seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zon. Ijtanibu katsiran minaz zon. Zon ni sangka. Sangka ni tak mesti betul. Sangka tak mesti betul. Dia panggil az-zan. Sebab itu kita ada husnul zanni dan juga su'uz zanni. Baik sangka, buruk sangka. Di sini jangan kita cepat buruk sangka dengan orang. Kadang-kadang baru kenal kita dah buruk sangka. Maka Tuhan pesan dekat kita, ijtanibu, jauhlah kamu katsiran minaz-zan, wahai segala orang mukminin, jauh oleh kamu akan kebanyakan zon, jahat dia dan tuhmah.
Tuhmah. Zon ni tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita menyangka, ya, sangkaan kita ini kadang-kadang ada yang baik dan ada yang buruk. Dan ada zon yang buruk ini perlu untuk kita sangka sekiranya membabitkan kepentingan tertentu. Misalnya polis, bila dia nak buat siasatan, dia kena ada zon. Bila ada zon, barulah dia boleh bertindak. Maka orang yang kena tuduh, maka waktu tu dia kena buat pembelaan untuk menghilangkan buruk su'uzon orang terhadap dia. Kena masuk mahkamah dan lain-lain. Tapi sebahagiannya kasiran minaz zon ini, kata Allah Ta'ala, inna ba'daz zanni ismun. Sebahagian daripada zon itu ismun. Ismun ini dosa. Apa dia yang itu dia panggil buruk sangka? Tohmah. Contoh dia kata di sini bahawa setengah daripada zon, tohmah itu dosa. Seperti tohmah orang baik dengan zina. Nampak tak? Ini maksud setengah. Bukan semua, setengah. Contohnya kita tuduh dia zina dalam keadaan kita tak boleh bawa saksi. Atau minum khamar yang tiada zahir alamat demikian, kita tuduh dia minum arak. Kita tuduh dia sekian-sekian perbuatan. Itu namanya fitnah. Daripada zon tohmah itu dosa seperti tohmah orang baik dengan zina atau minum khamar yang tiada zahir alamat demikian itu bersalahan tohmah orang fasik pada seumpama yang zahir daripada mereka itu, maka tiada dosa. Kalau dia dah memang kesalahan dia memang orang yang jahat, kita tohmah dia tak sama macam tohmah orang baik. Sebab itu mentohmah orang baik ini dia ada peruntukan khas hukuman di dalam qazaf. Ya. Seumpama yang zahir daripada mereka itu, maka tiada dosa, maka terbahagi zon pada wajib, iaitu husnuzon billah. Antara zon yang wajib ialah kita berbaik sangka dengan Tuhan. Walaupun kita sedang menerima ujian, dan ujian itu tidak menyelesaikan diri kita, tetaplah kita kena baik sangka. Ini dia panggil zon yang wajib. Baik dengan zon dengan Allah. Kedua sunat, iaitu zon dengan muslimin ketika haram, dengan muslimin. Baik sangka dengan orang Islam. An takhruja min baitika wa tazunna kullaman laqitahu minal muslimina ahsana wa afdala minka. Kata Imam Hasan Al-Basri, tawadhu' itu rendah diri, itu kamu keluar daripada rumah kamu keluar daripada kediaman kamu jumpa sesiapa sahaja orang Islam, kamu katakan mereka lebih baik daripada aku. Maknanya aku lebih hina, lebih buruk dari dia. Ini sangka baik kepada orang Muslim, hukumnya sunat. Ya, tengok walaupun dia sekian-sekian, oh mungkin begitulah, mungkin macam ni kot, dia tak sengaja kot. Oh dia, kita buat baik sangka kita sentiasa ada. Tapi susah sebenarnya kalau kita tak biasa. Kita berhubung, berkawan dengan ramai orang-orang yang buruk sangka, yang sentiasa mengeji manusia. Jiwa kita susah nak buat baik dengan orang. Nak baik sangka dengan orang pun susah. Orang meminta sedekah, kita rasa dia nak curi, dia nak tipu kita. Ada orang meminta bantuan, kita kata dia nak scam kita. Walaupun kali pertama kita jumpa, buruk sangka kita dah macam-macam. Ya. Kalau nak sangkaan kita itu kerana ada alamat, dipanggil ada alamah yang zahir ataupun dia ada amarah yang tertentu, maka tidak mengapa. Tapi dia memang macam tu, habit dia, perangai dia memang tak boleh ubah. Kalaulah ada orang buat baik pun akan jadi jahat di pandangan dia. Ini buruk sangka. Ya. Sebab itu inna ba'daz zanni ismun. Sesungguhnya sebahagian daripada buruk sangka itu dia adalah ismun, dia adalah dosa. Okey? Boleh faham tak ni? Kita nak masuk arahan yang seterusnya ni. Banyak sangat yang baik-baik dalam pesanan-pesanan. Saya dah sebut itu suratul Hujurat ini turun beberapa tahun lagi sebelum Allah Subhanahu wa taala nak mewafatkan Nabi kita. Dan Nabi sendiri menyatakan bahawa innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku, kata Nabi, diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Maknanya Nabi tak boleh wafat sebelum akhlak sempurna. Jadi ayat ini seolah-olah nak membuat rumusan kehidupan Nabi, mesej dakwah Nabi, bahawa akhlaklah yang paling penting sekali dalam kehidupan kita. Ya. Kita ini ibarat duta bagi agama. Mereka tak tanya kita agama apa, kita ini siapa, cuma mereka nak tengok kelakuan kita. Maka jika baik perbuatan kita,
sebahagian besarnya tak perlukan hujah yang dalam-dalam pun untuk menerima Islam. Memadai dengan akhlak yang baik, melembutkan hati. Baik, arahan yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajassasu wala yaghtab." Baca sambung dengan ba yang kedua ya. "Wala yaghtab ba'dukum ba'dan." Ha? "Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyita." Tak ada syadah. Lahma akhihi mayyitan. Baik. Ayat yang seterusnya Tuhan memperingatkan kita jangan suka cari-cari kejahatan orang. Intai-intai kesalahan orang. Dia panggil suka nak point orang. Tajassasu ni banyak ya. Saya pernah cerita ke tak lah. Bila Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mencuri-curi dia panggil tajassus. Sebab itu SB tu dipanggil special branch, mata-mata ataupun detektif. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-jasus. Ya. Tajassus ni perbuatan. Dia mengintai-ngintai, mengintip-ngintip kesalahan orang. Kadang-kadang berlaku di dalam premis dia, dalam rumah dia. Sayyidina Umar pernah mengintai-ngintai dan akhirnya dia menangkap orang yang ada dalam rumah itu kerana kesalahan minum arak. Maka kata penghuni rumah tadi kepada Sayyidina Umar, "Aku melakukan hanya satu kesalahan, iaitu meminum arak. Adapun kamu melakukan 3 kesalahan. Yang pertama, kamu masuk dalam rumah aku dalam keadaan tak bagi salam. Sedangkan Tuhan mengarahkan dia minum arak tapi dia faham agama." Nak bagi tahu orang zaman tu Quran dia baca. Yang kedua, Tuhan kata wala tajassasu, kamu jangan mengintai-ngintai. Yang ketiga saya tak ingat. Dia letakkan Sayyidina Umar melakukan 3 kesalahan sedangkan dia 1 kesalahan. Sehingga Sayyidina Umar kata tak apalah kalau macam tu buang kes. Punyalah Sayyidina Umar ini seorang yang humble, seorang yang merendah diri. Dia sedar kesalahan dia. Antaranya perbuatan yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar tadi ialah tajassus. Tajassus ini tidak hanya berlaku dalam rumah mengintai dengan mata. Ada lagi yang mengorek-ngorek kesalahan orang dan ada yang kadang-kadang dia ambil contohnya. Saya selalu bagi contoh ini kerana guru saya pernah menegur. Iaitu buka telefon orang. Untuk konteks hari ini buka telefon, buka handphone orang untuk tengok mesej, untuk tengok apa yang berlaku dalam phone tu. Hukumnya haram. Jangan buat kesalahan tu. Jangan buat. Ya. Kerana handphone itu dia dianggap sebagai premis peribadi. Semua dia dianggap harta peribadi. Kalau kita buka, bermakna kita telah menceroboh privasi orang tersebut. Ya. Kena minta izin dekat dia. Kalau kita syak pun kita apa kuasa kita? Kalau handphone suami boleh ke ustaz, guru saya tadi kata tak boleh, hukum dia haram. Sama ada suami cek wife dia cek suami dia. Melainkan dapat izin umum. Ya. Jadi tak perlu siasat sampai dalam tu kerana masing-masing. Pernah juga buka phone suami, kalau suami bagi tak apa. Saya sebut tadi kalau suami tak bagi izin kita tak boleh buka. Ya, tak boleh buka. Kena hormat, benda tu kena hormat. Masing-masing ada benda yang dipanggil ruangan peribadi. Semua orang ada. Dan dia tak suka diganggu, digugat, diintai, diintip dah. Orang tak suka benda tu. Ya. Dan kita jangan jadi orang yang suka point orang, suka cari kesalahan. Kita ni kalau boleh nak minta, ya, kita cuba nak minta kalau boleh umat Muhammad ni janganlah buat dosa. Kalaulah kita nampak sedikit, kita kena pula baik sangka. Ini tak, kita cuba untuk siasat. Dia tak nampak depan mata, kita cuba selidik dalam-dalam supaya kita dapat juga kesalahan dia. Ini satu kerjaya pula. Ini satu tabiat yang sangat hina. Sebab itu Tuhan pesan, wala tajassasu. Bila kita dah mula tajassus, kita dah tahu keaiban dia. Maka kita akan sentiasa buruk sangka dengan dia selepas itu. Kita kalau boleh orang nak cerita buruk ni, kita tutup telinga, tak nak dengar. Sebab apa? Bila kita mula tahu, kita dah mula nak fikir macam-macam lepas ni. Dengan satu kesalahan yang kita dapat, lepas ni dia buat apa pun, kita kata, dia nak buat ni ke? Dia nak buat ni ke? Sentiasalah buruk sangka kita dengan dia. Dia pernah ada rekod yang buruk.
Bila dia ada satu rekod yang buruk, maka kita sentiasa buruk sangka dengan dia. Jadi tak perlu. Dan tak pernah pun siasat phone orang ini dia akan jadi natijah yang baik. Jarang jadi yang baik. Jadi tapi kalau mak nak siasat yang anak-anak punya waktu kecil, umur yang macam di sekolah tingkatan ke sekolah rendah, yang tu ada hak. Sebab itu masih lagi berada dalam pemilikan nafkah ibu dan ayah. Itu tidak mengapa. Kena cek hari ni. Yang tu tak apa tajasus. Cek handphone anak-anak. Tengok dalam tu ada apa. Sebab hari ni dunia di hujung jari. Ya. Dulu kalau zaman dulu dunia tak hujung jari. Hujung jari zaman dulu ni korek tak hidungnya hujung jari. Sekarang ni phone semua nak fitnah orang, nak baca fitnah, nak adu domba, nak tengok gambar yang tak elok, nak melayari laman-laman yang tak elok. Semua itu boleh berlaku di dalam rumah, di dalam bilik yang berkunci. Tak perlu keluar sebab dunia ada dalam rumah kita. Dunia ada dalam bilik kita. Yang tu mak ayah kena main peranan. Ya. Sebab tu jangan biasakan terlalu awal terdedah dengan perkara ini. Sekiranya kita tak bertindak kerana kesian dekat anak kita, kesian tak bertempat dan akhirnya rosak. Banyak sangat dah rosak kerana telefon. Nak kata budak-budak apanya rosak, orang tua pun rosak, kita sendiri pun pegang phone susah nak berenggang. Apatah lagi budak-budak. Wala tajassasu ba'dakum, wala tajassasu wala yaghtab ba'dakum ba'da, dan jangan mengumpat setengah kamu. Yaghtab. Jangan mengumpat setengah kamu akan setengah dengan sebut apa ni, keaibannya di belakang mata. Jika sebenar sekalipun selama tiada menzahir maksiat, dan jika menzahir maksiatnya maka tiada nama umpat. Kita nak sebut benda yang tersembunyi. Sebab itu tok guru kita ni dia sebut tak zahir pun kadang-kadang. Bila tak zahir, kita nak suruh dia stop, tegur dia, kita dengan dia. Dipanggil tegur empat mata. Nasihat empat mata. Kenapa tak tegur dia? Kenapa nak kena pergi bincang di kedai kopi bukan depan dia? Akhir sekali orang pakat mengumpat dia, ramai berburuk sangka dengan dia, dia jadi malu, maruah dia dikoyak-koyak dan dicalarkan. Semua tak suka, tak ada siapa yang suka atas muka dunia ini dia dilondeh sedemikian. Sebab itu orang yang buka kesalahan orang ini sebenarnya Tuhan pun sebut akan dilondehkan dia di hadapan Allah dan juga di semua hadapan manusia yang lain di padang mahsyar. Kita kena ada satu kesedaran, kefahaman yang baik bahawa kita tak perlu menjaja kesalahan orang. Bahkan kita kena ada perasaan kasihan dengan apa yang dia buat. Dengan kasihan tersebutlah maka kita bertindak, berdakwah dengan ikhlas kerana kasihan. Ya, kerana kasihan ini dia panggil makam yang paling tinggi dalam berdakwah. Kerana apa? Kerana kita melayani kehendak dakwah kerana kasihan. Kalau tidak kasihan, kita akan jadi marah dan benci. Ini tak sampai kepada matlamat. Jadi boleh tak kalau kita hari ini jangan terlalu suka mendengar kesalahan orang. Mentang-mentang dia musuh kita, mentang-mentang dia ini kita punya haters. Jadi bila dengar orang bawa benda buruk tentang dia, kita berminat untuk bagi kerjasama. Ya, alhamdulillah boleh. Tapi ramai sangat hari ini suka dia. Kita tengok di media sosial, misalnya Facebook lah. Saya bercakap di hadapan saya ini ramai yang ada Facebook. Kalau yang generasi Y tu, dia orang Facebook ni dah ketinggalan bagi dia orang. Dia orang cakap pula, Ustaz, kami dah tak main Facebook. Facebook ni untuk orang tua-tua, dia cakap. Orang muda-muda macam kami Instagram, Twitter. Betul tengok ni, semua kata betul. Sebab apa betul? Anak-anak dia orang dah tak layan Facebook. Facebook ni padahlah umur yang macam saya dan juga perempuan sekalian lah. Walaupun saya sebenarnya muda lagi. Orang yang tuduh saya tua sebenarnya. Saya muda. Lawak gua je. Baik, apa yang saya nak beritahu? Di media sosial kalau dibuka keaiban orang maka akan berlaku kenduri. Kita pun yang baca komen je cuba tengok. Pagi ni ada kenduri apa? Pagi ni breakfast awalnya. Seronok dia orang nak layan. Seolah-olah dipanggil apa? Teruja dengan keaiban. Keaiban manusia tu boleh buat kenduri pula. Okay? Itu satu pengulas. Yang sebelum diulasnya berita itu ada peranan yang dimainkan oleh pihak pertama dipanggil media. Diletakkan tajuk yang separuh, kemudian dibuka. Kadang-kadang aib itu
Tak perlu pun kita nak cerita sampai detail macam tu. Benda itu mahkamah akan bincang. Cukuplah sekadar kita dedahkan secara umum. Tapi Allah, dan akhirnya kita pun tak sedar bahawa kita juga pernah melakukan dosa. Kita juga bakal diuji sedemikian seperti dia. Kita dah lupa dah bahawa ujian Tuhan ni boleh kena pada siapa-siapa. Sehingga kita begitu lancang untuk mengutuk orang. Kita kenduri. Istilah dia pun disebut dengan kenduri. Dia tag pula nama kawan dia. Tag bukan mention. Dia mention nama kawan dia. Mai tengok sini, kenduri ni. Tumpang lauk masih panas. Dia kata, mari masuk. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Dan kita kena anggap bahawa ini suatu fenomena yang bukan daripada Islam dan kita kena bimbang. Ini baru sekarang. Saya ingat Facebook baru dalam 13 hingga 15 tahun macam tu. Selepas ke depan nanti apa lagi yang ada? Di media hari ini banyak. Orang suka sampai ada orang suka buat konten. Kerana apa? Konten ni kalau terlalu baik tak ramai nak tengok. Dia kena ada unsur nakal sikit. Ada yang letak soft porn. Nak porno terus nanti orang kutuk teruk. Tapi kalau soft, banyak ada yang boleh terima. Ada yang letak konten, Allahualam, ni yang tengah viral sekarang. Baca sendiri lah, saya tak nak sebut nama. Jadi apa yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini, dia suka mengisi jiwanya dengan sensasi, benda-benda yang sensasi. Tak kira benda tu baik ke buruk. Jadi teguran dalam ayat ini, siapa yang buat kesalahan macam tu, mengaibkan manusia, mencerita-cerita kesalahan manusia, maka Tuhan tanya kat kita satu soalan. Tuhan kata apa? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayita. Adakah suka seorang kamu bahawa makan akan daging saudaranya yang mati? Misal Allah akan umpama muslim itu dengan makan dagingnya. Makan ya'kula lahma akhihi, makan daging saudaranya. Kita ni tergamak macam mana pun tak akan gamak. Curi duit dia mungkin. Kan? Tapi kalau kita nak makan daging dia, dia kawan kita. Sebab itu orang yang dibela binatang. Kasih sayang dengan binatang. Kadang-kadang bila kita sembelih binatang dia nak makan pun tak sampai hati. Ini kita makan daging saudara kita. Kita umpat dia di belakang dia tak tahu. Kadang-kadang di depan kita depannya baik. Lembut gigi dari lidah. Kan? Berpura-pura tapi di belakang kita dah rosakkan reputasi dia, kita burukkan dia dengan sangkaan-sangkaan buruk yang saya sebutkan tadi. Maka kita dianggap memakan daging saudara kita. Kita dah nak hampir dengan Ramadan. Jadi ingat, saya pernah sebutkan hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berkata, aku tidak berhajat sangat, aku tidak aku tak berhajat, Tuhan kata, supaya manusia ini tinggalkan makan dan minum di siang hari Ramadan kalau mereka tak boleh tinggalkan kalam yang sia-sia. Maknanya tinggi lagi meninggalkan kalam yang sia-sia daripada tak makan dan minum. Kerana tuntutan daripada tak makan dan minum ialah supaya kita boleh kontrol diri kita, antaranya mulut. Mulut ni jaga. Mulut ni sangat senang keluar. Bahasa-bahasa yang kita sebutkan tadi. Jadi makan daging, siapa pun tak segamak makan daging saudara dia. Jadi inilah kesalahan dan Allah Ta'ala meletakkan hukuman yang lain pula di neraka nanti kita tengok bagi orang yang suka memakan daging saudara. Haram jalan agama dan huduh, maka seperti haram tiada patut makan manusia, demikian lagi umpatnya. Daging manusia haram, demikian lagi umpatnya. Fakarihtumuh, maka benci kamu akan dia makan daging manusia, maka janganlah kamu umpatnya. Jangan kita mengumpat orang. Bolehkah kita berazam untuk tidak mengumpat manusia? Kalau orang bawa kesalahan, mai cerita dekat kita benda yang tak jelas, walaupun dia musuh kita, kita kata jangan burukkan dia. Bolehkah begitu? Agak-agak lah. Orang cerita buruk musuh kita. Ini musuh kita, haters kita. Orang mai cerita, kita tak nak dengar sebab apa benda belum jelas. Oh, ini Masya Allah. Inilah akhlak sebenarnya. InsyaAllah ya, insyaAllah. Inilah perlambangan kepada Islam, iaitu kita tak kira siapa walaupun dia musuh kita. Kalau dulu begitu, sehingga saya pernah cerita bagaimana akhlak tentera Muslim ini sehingga menyebabkan orang masuk Islam sebelum berlaku perang lagi. Kan? Kerana apa? Kerana akhlak yang dibawa. Sehingga kan
70% negara-negara dahulu dibuka oleh Islam tanpa melalui proses peperangan. Yang berlaku peperangan, futuhat dengan peperangan ini hanyalah 30% sahaja. Maknanya 70% lagi dibuka dengan iman, dengan takwa, dengan akhlak. Kerana cukup dengan akhlak untuk kita mengajak manusia untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala pesan dalam masalah ini, wattaqullah, takutlah Allah. Allah dengan taubat daripada mengumpat orang dengan apa? Dengan minta halal daripadanya. Siapa yang umpat nama kawan tu pernah buruk dengan kita, kita nak kena minta ampun dengan dia. Saya minta maaf, saya pernah mengumpat tuan, saya pernah mengumpat akak. Halalkan supaya saya nanti tak jadi muflis di akhirat. Saya tak merangkak nak kena cari akak nanti dalam keramaian manusia di mahsyar yang luas, manusia mula daripada Adam sampailah kita tak tahu sampai bila, berapa jumlahnya, mencecah berapa ribu trilion kita pun tak tahu. Saya nak kena cari akak pula. Saya minta maaf sekarang. Jadi sebab tu jangan lancang sangat mulut kita. Belum jelas, jangan share kalau belum pasti. Share di sini bukan maknanya kita tekan butang share di Facebook sahaja. Sama juga dengan kita share berita yang tak elok, yang belum pasti dengan kawan-kawan kita. Nabi SAW kata, kafa bil mar'i kaziban. Memadailah seorang itu dihukum sebagai pendusta selagi mana dia hanya jadi tukang nukilan cerita. Penukil cerita, tetapi dia sendiri belum pasti benda tu betul ke tak. Dia sendiri cakap, tak tahulah, tak sure betul ke tak. Cuma aku sekian-sekian cerita. Maka dia jadi pendusta. Wattaqullah, Tuhan minta dalam masalah ni kena takut Tuhan. Kalau tak takut Tuhan, kita tak akan peduli sesiapa. Kerana berita sensasi ini ada peminatnya. Kita akan jadi orang yang boleh menarik manusia. Kerana apa? Kerana kita bawa benda yang sensasi. Sebab itu media berebut-rebut untuk menjadi orang yang pertama bagi tahu. Berita yang pertama ni. Kalau dalam grup WhatsApp kan, oh dia suka lah dia jadi orang yang pertama. Tak apalah kalau benda baik kita share, ajak orang, sebut kebaikan orang. Tapi kalau yang kita cuba jadi share itu tentang keburukan manusia, kita orang yang pertama dia panggil tergesa-gesa. Seronok bangga pula. Jadi jaga yang tu. Maka Tuhan kata, wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Tuhan suka orang yang bertaubat dan Tuhan suka menerima taubat orang yang bertaubat. Baik, lagi soalan arahan lagi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nampak tak? Universal Islam. Tuhan kata, sesungguhnya kami, ya ayyuhan inna khalaqnakum, kami menciptakan dzakarin wa unsa, lelaki dan wanita. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلْ, kami jadikan suku-suku, bangsa-bangsa, kabilah-kabilah dan misalan pada keturunan Nabi. Maka Khuzaimah itu Sya'ab dan Kinabah kabilah, dan Quraisy Imarah, dan Qusay itu Batan, dan Abdul Manaf itu Fakhzun, dan Banu Hashim Fasilah, dan Abbas itu Ashirah ni keluarga. Ini dia panggil syu'ub. Syu'ub ni macam mana dia panggil bangsa lah. Syu'ub ni sya'ab, dia panggil rakyat. Dalam bentuk kabilah kumpulan Supaya apa Tuhan buat? Lita'arafu, untuk kita saling kenal budaya, sikap, tamadun dan sebagainya. Tapi sekarang bila kita kenal bangsa tu, kita cari kesalahan, kita cari dia punya keburukan. Kadang-kadang syu'ub itu kita kenal, kita kata geng ini kulit hitam lah. Dulu pernah jadi rasis di Amerika, kulit putih, kulit hitam. Sepatutnya jadikan perbezaan kabilah ini pengenalan di antara kita dan dia. Tapi tak. Saya selalu ambil contoh pengenalan kabilah yang membawa kepada kebaikan. Pernah dengar tak? Dia panggil seni, dia panggil hindasah Mongoli. Mongoli ni Mongol. Mongol ni sejarah dia pernah membunuh ramai umat Islam. Tapi sekarang bila dia masuk Islam, ramai dah, bahkan dah kita pun faham orang Mongol sekarang ni sama macam Melayu. Melayu Islam. Sama juga dengan Mongol itu, seninya itu dah jadi seni Islam. Kerana apa? Kerana berlaku ta'aruf di antara
orang Islam waktu tu dengan Mongol. Dan akhirnya kita bertukar-tukar. Kita ambil budaya mereka dan mereka mengambil kitab-kitab kita untuk dibaca. Akhirnya mereka masuk Islam. Antara kitab yang mereka baca ialah kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi akhirnya fan Monghuli ini maknanya seni bina art Mongol sudah pun jadi seni bina yang dimaklumi dalam dunia Islam. Sedangkan mereka dulu pernah memerangi Islam. Ini dipanggil dipanggil integrasi apa bahasa ini, hubungan yang baik di antara kaum dan kabilah, menjalinkan hubungan yang baik, maka akhirnya dapat kebaikan yang besar. Ya. Jadi untuk apa Tuhan buat? Supaya kita ini berkenal-kenalan, lita'arufu, kami kenal setengah akan setengah, bukan kerana bermegah-megah, kerana sekalian anak Adam dan Hawa. Hanya kemuliaan itu dengan taqwa Allah Subhanahu wa taala. Jangan tengok mereka ini berkulit hitam ke, ataupun tempat tinggal mereka, tempat negara mereka yang ketinggalan, ya, ataupun mundur. Tetapi tengoklah apa yang kita boleh ambil. Sebahagiannya Allah Ta'ala buat mungkin negara mereka tak cantik, tapi Tuhan buat banyak awliya berada dengan mereka. Ada tempat yang kadang-kadang tak berapa maju macam tempat kita, tapi mereka cinta Nabi tinggi. Ada yang Tuhan buat begitu. Saya itu minggu lepas saya cerita tentang cerita ke tak, ada satu tempat di Afrika. Ya. Mereka ini ketinggalan. Kadang-kadang air bersih tak berapa ada. Pakaian pun biasa-biasa, tempat tinggal pun Masya Allah Tuhan uji. Tapi Tuhan buat, cuba tengok, kalau kita tengok pengenalan di antara bangsa ini, kita tengok mereka ni Tuhan bagi kuat hafalan mereka dengan Al-Quran, kuat baca Quran, kuat baca Quran. Bahkan Tuhan buat banyak mereka ini cerdik-cerdik, bijak-bijak. Saya ada guru seorang dulu di Mesir, nama Syekh Ibrahim Al-Mali, hafizahullah, orang alim dalam bahasa. Jadi orang Mali ni kulit hitam betul, bukan hitam biasa-biasa. Tapi Masya Allah alim, ya, sehingga Arab sendiri belajar dengan dia. Itu dia panggil ta'aruf yang membawa pada kebaikan. Inna akramakum indallahi atqakum. Tuhan tak tengok kulit dia, Tuhan tak tengok kebudayaan dia hebat setara mana, pembangunan setara mana. Kalau ikut pembangunan Amerika lah yang paling hebat, banyak lagi negara-negara barat, Jerman dan sebagainya. Tetapi Tuhan tak tengok semua itu. Tuhan tengok indallahi atqakum. Berapa ramai di kalangan rakyat kamu yang takut Tuhan. Berapa ramai dalam ahli keluarga kamu yang takut Tuhan. Berapa banyak persen dalam jiwa kamu takut Tuhan. Itu yang Tuhan tengok sebenarnya. Atqakum. Kadang-kadang muka tak handsome pun, pakaian tak mahal pun, kenderaan tak hebat pun, tapi takut Tuhan dia tinggi. Dia ada dua benda, musyahadah dengan muraqabah. Punya dia takut Tuhan, dia musyahadah. Maknanya dia duduk di mana pun dia sentiasa rasa Tuhan tengok. Bukan, dia sentiasa rasa macam dia nampak Tuhan. Ataupun dia duduk di mana-mana pun dia bawa jiwa muraqabah. Dia rasa di mana pun dia duduk, dia sentiasa merasai dipantau Tuhan. Iman tinggi. Orang macam ni tuan-tuan, perempuan sekalian, biarlah mungkin dunia dia tak dapat banyak, tapi Tuhan sangat sayang pada dia. Dia sentiasa rasa keberuntungan. Walaupun sentiasa di mata manusia dia sentiasa kekurangan. Siapa? Asqakum, orang yang bertakwa di sisi Allah. Qalatil a'rabu amanna walakin qulu aslamna. Telah berkata oleh Arab, jamaah daripada Bani Asad, telah beriman kami dengan hati kami. Ini teguran yang seterusnya. Ini arahan yang seterusnya. Tuhan nak buat perbandingan. Orang yang hanya Muslim semata-mata berbanding dengan orang yang Muslim tapi dia beriman. Kadang-kadang ada Muslim kurang imannya. Jadi ini ayat ini nak tegur lantang. Ada orang yang Islam tapi iman kurang. Ya, macam Syekh Muhammad Abduh, salah seorang daripada Syekhul Azhar. Dia kata, aku pergi di negara barat, aku lihat kan negara barat ni bersih, corruption kurang, cakap pun soft spoken, baik dengan orang, suka tolong. Jadi dia kata, aku pergi ke negara-negara barat ini, aku melihat Islam tanpa Muslim. Perbuatan mereka itu dah Islam, tapi mereka bukan Muslim. Dia panggil melihat Islam tanpa Muslim. Tapi kadang-kadang aku pergi sebahagian negara Arab, kata dia, aku melihat Muslim tanpa Islam.
Jadi di sini saya nak jelaskan apa kaitan dengan ayat yang kita nak baca sekarang. Qalatil a'rabu amanna, kami beriman. Amanna. Berkata oleh Arab jamaah daripada Bani Asad, telah beriman kami dengan hati kami. Beriman dengan hati. Qul lam tu'minu, Tuhan kata, tapi sebenarnya kata olehmu ya Muhammad kepada mereka itu, mereka tak beriman. Qulu aslamna, tetapi lagi dan apa ni, kepada mereka itu kamu tiada beriman lagi. Dan tetapi kata olehmu telah Islam kami menurut hukum Islam dan taatnya. Jadi tak semua Islam itu mukmin. Mukmin dengan makna mengimani. Dia takut Tuhan. Nama Islam. Dia tak terkeluar Islamnya. Tetapi perbuatannya, akhlaknya, perlambangan kehidupannya tidak mencerminkan seorang Muslim. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, dan tiada masuk iman pada hati mereka kamu itu lagi sampai sekarang ini, dan tetapi dihadap. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum. Kejap La yalitakum. Betul saya baca. Baris di sini bersambung dengan huruf kaf. La yalitkum tu betul lah. La yalitkum tu sukun. La yalitkum min a'malikum syai'a. Dan jika kamu taat ikut suruh Allah dan Rasulnya, nescaya tiada mengurang Allah daripada segala amalan kamu itu suatu daripada pahalanya. Innallaha ghafurur rahim. Berapa kali Tuhan sebut, aku sangat suka mengampunkan, aku maha pengampun. Ayat ini banyak Tuhan sebut dia suka ampun orang. Tuhan sebut lagi, Tuhan suka orang yang taubat. Jadi jelas bahawa ayat ini, kita semua kalau dah buat kesalahan berkenaan dengan akhlak yang huduh-huduh tadi, kita semua kena kembali pada Allah. Kerana kalau kita tak kembali pada Allah, kita tak sedar hakikat diri kita. Wa man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu. Siapa yang kenal hakikat diri, kenal dirinya, maka dia kenallah Tuhannya. Kerana dia tahu dia kurang, maka dia tahu Tuhannya lebih. Maka kembali pada Tuhan, baru dia kenallah bahawa diri dia siapa. Dia kata dekat kawan dia, macam dia perfect sangat. Dia aibkan orang, macam dia tak pernah buat dosa. Dia tegur orang macam dia suci betul. Yang ni kena ambil juga. Orang tegur bukan sebab suci. Tapi teguran kita pun janganlah rasa macam kita ni terlampau suci sampai kita kurang rahmah pada dia. Jadi banyak perkara yang nak disebut di dalam surah Al-Hujurat ini, nak jelaskan kepada kita betapa kita perlu menjadi seorang yang bermaruah, betapa kita perlu menjaga maruah orang, betapa kita perlu beradab dengan orang. Inilah yang kita maksudkan sebagai universal Islam, yang kita boleh share dengan orang yang bukan Islam supaya dia nampak Islam. Kita nak share tentang semayang, dia mana boleh setuju dengan cara semayang kita, dia pun heran. Kita dengan Allah Ta'ala sahaja. Demikian juga dengan puasa kita, zakat kita, haji kita, umrah kita. Tapi kita boleh share. Kamu suka tak orang aibkan kamu? Dia kata, mana ada orang suka? Gua pun tak suka. Orang sebut kita punya buruk. Islam pun macam tu. Suka ke orang intip-intip kamu? Oh, mana boleh, tak boleh. Itu kita pun tak suka. Islam pun macam tu. Jadi dia tengok, banyaknya persamaan aku dengan agama aku, apa yang aku nak. Ini yang disebut sebagai perkara yang berbentuk tabi'i, gharizi. Dipanggil apa? Wazi'. Dipanggil wazi'. Wazi' ini yang datang atas selera manusia secara tabiat. Maka Islam datang menguatkan perkara tersebut. Saya malam ni, saya nak berhenti takat ni, tak mampu habis juga. Saya minta maaf malam ni agak keletihan sikit sebab saya tidur tak berapa cukup semalam, balik dari Kuala Lumpur sampai pukul 2-3 pagi terus ke Perlis. Jadi tadi pun kuliah maghrib, sekarang kuliah dengan Gema Nur Iman, dan kita berbaki dalam 4 hingga 6 minit lagi. Saya rasa sesuai kita baca suratul Mulk. Saya minta maaf sangat, agak keletihan sikit. Saya pun tak tahu, tidur sekejap tadi. Jadi perlu rehat sikit. Tapi saya sentiasalah bila duduk dengan Gema Nur Iman ini, saya semangat. Tapi hujung-hujung tu adalah sikit, dia punya bateri dah nak habis sikit. Jadi saya minta maaf kalau kita stop malam ini. Tapi tak adalah awal sangat, sekarang 2.26. Kita baca nanti surah Al-Mulk, mungkin dia akan tamat dalam 10.32 ke macam tu. Jadi insyaAllah memadai sekadar ini. Naktafi bihazal qadr, cukup setakat ini, dan saya minta tandakan nanti kita akan sambung
pada ayat yang seterusnya, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kita nak tengok berapa arahan perkara-perkara yang berkenaan dengan etik ataupun akhlak yang disebut dalam suratul Hujurat supaya kita ini konsisten beragama dengan akhlak juga, kerana akhlak ini mencerminkan apa? Perlambangan kepada kepribadian Islam yang terunggul. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Baik, sama-sama kita tengok suratul Al-Mulk. Boleh ya kita baca pelan-pelan sambil-sambil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم. Saya persilakan, saya jemput Ustazah Maskiah sebagai pengurusi pada malam ini untuk menghibahkan program-program yang berlaku pada esok hari insya-Allah. Dipersilakan dengan hormatnya. Surah Al-Azim. Demikian tadi bacaan surah Al-Mulk daripada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah juga jazakallahu khairan katsiran di atas perkongsian ilmu tadi. Semoga kita sama-sama mendapat mengamalkan ilmu-ilmu daripada Al-Quran yang telah Ustaz huraikan tadi. InsyaAllah kita menjadi mukmin dan muslimat yang sejati. Terima kasih juga kepada para jemaah yang berada di Taman Syurga pada malam ini. Semoga mendapat ilmu yang berkat dan manfaat dengan izin Allah. Dengan ini saya mohon izin Al-Fadhil Ustaz untuk saya buat hibahan kuliah seterusnya pada esok hari pada esok hari Selasa. Ustaz, saya lupa tak mana tadi. Selasa betul? Ustaz, sekejap saya dah tersilap. Okey, besok pagi pada jam 6.45 pagi ialah daripada kuliah Al-Fadhil Ustaz Mahmud bin Mastam. Bacaan daripada bacaan surah Yasin, doa, selawat dan tazkirah, insya-Allah. Dan seterusnya saya selaku moderator pada malam ini memohon kemaafan sekiranya ada kesilapan dan kekurangan sepanjang mengendalikan kuliah pada malam ini. Dan sebelum kita akhiri majlis pada malam ini, dijemput dengan hormatnya Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul Asr. Dan saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Tafadhal Ustaz. Warahmatullahi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.